Okey, untuk conductors, saya beri secara menyeluruh lah. Apakah itu conductors? Conductors adalah pengalih. Apa itu pengalih? Pengalih electric current. Senang aja. Kalau tangan kita ini berasa panas, ini ada lilin api. Apakah yang mengalirkan kepada tangan kita panas? Adalah sudu tersebut. Sudu itu adalah conductor. Solid conductor, they produce a flow of charge. Liquid atau gas conductor, they transfer movement of ion. Ini adalah liquid lah, conductor. Di movement, dia akan gerakkan pada jam ni ataupun lampu ni ataupun bateri ni tersebut. Untuk yang seterusnya, apakah types? Contoh-contoh conductors, iaitu metal, carbon, liquid dengan gas. Liquid gas banyak pada penggunaan lampu. Carbon, ini carbon lah, kadang-kadang kita gunakan carbon beras pada kereta. Itu yang menyebabkan konduktor tersebut adalah pengalih. Begitu juga dengan metal-metal seperti steel, copper dan sebagainya. Apakah itu insulator pula? Insulator adalah penebat. Konduktor, pengalih, insulator, penebat. Contoh penebat, senang saja. Rubber, plastik, mineral powder, oil, dry air, porcelain ataupun gelas kaca. Rubber ni getah, plastik-plastik. Apa itu insulator? Used to keep heat or sound contained. Dia tidak akan mengalirkan conduct electricity. Penebat. Kalau kita pakai macam contoh tadi, kalau sudu tadi tu sudu kayu, dia takkan jadi pengalih lah. Takkan rasa panas pada jari kita sebab dia penebat. Okey. Untuk cover pada minggu ini, kita akan tumpukan kepada electrical potential, iaitu different measure of different change between 2 point of conductor. Dia ada 2 point, positif dengan negatif. Apakah yang menyebabkan different potential untuk unit dia adalah volt. Senang aja. Potential unit dia adalah volt. Kalau unit potential different dia adalah volt. Mesti ada 2 point untuk pengalih tersebut. Electrical potential become a electromagnetic force. Apakah itu EMF? Electrical potential adalah potential different. Okey. Potential different tadi adalah dalam bentuk volt ataupun voltage lah. Selalunya, apakah yang menyebabkan EMF punya sources? Yang kita beli lah selalu. Bateri, genset, generator. Yang menyebabkan EMF. Electromotive force. Okay, untuk seterusnya, resistance. Apakah itu resistance? Resistance adalah rintangan. Rintangan ni penting kerana measure operation of the flow of electric current. Dia rintang, dia menidakkan sekiranya current itu adalah lebih atau melebihi had yang diperlukan oleh pembekal. Bekal tenaga daripada TMB masuk ke rumah kita. Kita masuk 415 kV lebih. Inilah tugasnya rintangan, resistan. Rumah kita akan trip. Rumah kita trip bukannya mestinya rumah kita tu trip. Kita tak boleh on elektrik. Boleh. Dia menjaga dengan current yang lebih supaya tidak ada lintas pintas pada rumah kita. Itu pentingnya resistan. Resistan ada rintangan. Apakah unit resistan? Simbol R. Potential volt. Unit simbol volt. Current adalah I. Unit rintangan adalah ohm. Senang. Kadang-kadang ada orang panggil resistor ataupun resistan. Kalau ikut hukum Ohm's law, rintangan ni dia adalah constant pada temperature. Dia akan stabilkan suhu pada konduktor tersebut. Okey, kelas? Okey, yang ini penting. Ini penting. Ini adalah formula V bersamaan IR, which is V adalah volt, I adalah current, R adalah rintangan. Nak cari V, I darab dengan R. Nak cari I, V bagi dengan R. Nak cari R, V bagi dengan I. Apa itu V? Potential different. Apa itu I? Current. Dan apa itu R? Resistance. Penting Unit V adalah volt. Unit I current adalah ampere. Dan unit R adalah ohms. Ini yang penting. Kalau kita tengok formula ni, formula 1, formula 2, formula 3. Kalau dulu kita time kita sekolah, V sini I, sini R. Macam mana nak cari V? I darab dengan R. Nak cari I, V bagi dengan R.
Nak cari V, nak cari R, V bagi dengan R. Nak cari V, tutup V, I darab dengan R. Nak cari I, tutup I, V bagi dengan R. Nak cari R, tutup R, V bagi dengan R. Ni dia punya formula, kena ingat. Formula you kena ingat. Example, senang aja example. An electronic calculator overall resistance. Ingat resistance dia adalah 6 kilo ohm. 6 kilo ohm adalah 6,000 ohm. 6 kilogram, 6,000 gram. Macam tu. It's connected to supply with the provider of potential difference of 9 volt. Soalan dia, calculate the current flowing. Maksudnya sini, kita nak cari I. I bersamaan, tadi kalau kita tengok dari yang kita buat sini, sistem 3 segi tadi, piramid tersebut. V bersamaan I darab dengan R. Jadi kita nak cari I. I adalah V bagi R. I V bagi R. Kita dah beritahu V itu adalah 9 volt. R adalah, kita tukar ni 6 kilo ohm, kita tukar kepada 6,000 ohm. Sebab kita nak kiraan dalam bentuk sistematik. Jadi 9 bagi dengan 6,000 adalah jawapan dia 1.5 darab dengan 10 kuasa 3. Kalau awak guna kalkulator lah. Ampere. Jangan lupa. Apabila kita tukarkan kepada angka metrik, kita jadikan dia miliampere. Dia terpulang. Jawapan ni boleh, jawapan ni boleh. Sekiranya awak buat dalam soalan macam ni, ini satu markah jawapan dia. Ini satu markah, ini satu markah, 3 markah. Kalau jawapan ni salah, dapatlah 2/3. Itu ceritanya. Ni contoh lah. Kalau awak tengok contoh yang saya beri ni, senang aja. Soalan ni lebih kurang macam ni kalau. Find voltage. Nak cari voltage V, I darab R. Kita tahu I itu apa? Dia kata tahu resistor. Resistor R, 10 ohm. Current dia 2 ampere. Jadi V darab I darab R. I kita tahu 2 darab kan. I kita tahu tadi adalah I adalah 2. Ni silap ni. Ni I. I ada current 2, resistor 10. 10 darab dengan 2 ataupun 2 darab dengan 10, 20 volt. Find the current. Tadi dia find voltage. Nak cari current pula. Current kita ada I. I bersama V bagi dengan I. I kita tak tahu apa. Kita tak tahu apa. Jadi resistor R. R adalah 12. Volt kita dah beritahu 240 volt. Volt adalah 240. Dapatlah jawapan yang 20 ampere. Find resistance of the current. Dia nak cari resistance pula. Nak cari resistance. Resistance bersamaan V bagi dengan I. Kita dah beritahu V dia adalah 12 volt. Dan current ni adalah 2 ampere. Jadi jawapan dia adalah 6 ohm.